Hai murid-murid, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran sejarah tahun 4, unit 1, mengenali sejarah dengan tajuk ruang dan masa. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya berada di dalam keadaan sihat, stay at home. Macam biasa, cikgu akan menggunakan buku teks sejarah sebagai rujukan sepanjang cikgu mengajar hari ini. Sebelum cikgu mula mengajar hari ini, kamu kena tahu apa objektif pengajaran cikgu ya. Objektif cikgu hari ini ialah setelah habis cikgu mengajar, kamu boleh mengenal pasti konsep masa, silam dan ruang berdasarkan garis masa dan juga teknologi. Mari kita mulakan ya. Dalam mengkaji sejarah, ruang dan masa ni sangat penting. Jadi apa maksud ruang dan masa dalam sejarah ni? Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa ni dikenali sebagai kronologi. Apa maksud kronologi? Nanti cikgu akan terangkan ya. Jadi konsep masa ini dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan alaf. Mesti kamu pernah dengar kan? Jadi konsep masa juga dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi ataupun disebut SM, dan zaman Masihi disebut M. Jadi apa maksud kronologi, apa maksud sebelum Masihi, apa maksud Masihi, cikgu akan terangkan. Kamu dengar betul-betul ya. Okey, apa maksud zaman sebelum Masihi ataupun SM? Okey, zaman sebelum Masihi ataupun SM bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kamu mesti ada belajar tentang Nabi Isa alaihi salam kan? Yang masih lagi belum wafat diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Okey, manakala zaman selepas Masihi pula bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi itu cara sejarah ini diukur ya. Zaman sebelum Masihi diambil sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Ya, manakala selepas kelahiran Nabi Isa AS disebut Masihi. Ya, jadi dipendekkan SM dan juga M. Kamu ingat tu ya. Baik, untuk kamu lebih memahami konsep ruang dan masa ni ya, cuba kamu tengok rajah ni. Ini garis merah ni dibahagikan antara zaman sebelum Masihi dan juga selepas Masihi. Jadi garisan merah ni ialah zaman sebelum Masihi, sebelum Nabi Isa dilahirkan. Manakala selepas garisan merah ni ialah selepas Nabi Isa dilahirkan. Jadi konsep ruang dan masa ini dibahagikan kepada dekad, abad dan juga alaf. Sekarang ni tahun berapa? 2021. Kita dah masuk alaf yang ke-2, 2000. Nanti saya akan jelaskan lagi. Baik, cuba kamu tengok break semula rajah ni ya. Ni dekad yang warna merah ni kan. Maksudnya ialah tempoh selama 10 tahun. 10 tahun kita panggil satu dekad. Ya. Yang biru ni ialah abad. Satu abad ada 100 tahun. Kalau orang cakap, wah dah satu abad, maknanya sudah 100 tahun. Yang kuning ni ialah alaf. Maknanya satu alaf 1000 tahun. Jadi sekarang ni dah 2 alaf, 2000 tahun, 2021. Ingat ya. Iaitu dekad 10 tahun, abad 100 tahun, alaf 1000 tahun. Itu adalah garis masanya. Zaman
Masihi. Okey, tadi cikgu ada nak terangkan tentang kronologi kan? Jadi kronologi ni maksudnya apa? Iaitu rentetan peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Nanti cikgu akan terangkan untuk kamu lebih faham. Baiklah, kita tengok pula kronologi peristiwa untuk kamu lebih faham lagi. Kita ambil contoh kronologi peristiwa sekolah. Peristiwa sekolah saya 3 tahun lepas. Okey, pada bulan Januari persekolahan bermula. Dululah sekarang ni kita ada pandemik kan, jadi kita tak sekolah, jadi kita ambil contoh 3 tahun dulu. Okey, pada bulan Januari persekolahan bermula. Kemudian pada bulan Februari hari sukan sekolah. Semua sekolah akan bersukan pada bulan Februari contohnya. Kemudian pada bulan April sekolah mengadakan hari kantin, akan memulakan hari kantin. Kemudian bulan Ogos sambutan hari kemerdekaan, Kemudian bulan Oktober hari anugerah cemerlang. Jadi sepanjang tahun tu ada urutan peristiwa yang dijalankan di sekolah. Itu dinamakan kronologi. Jadi apa pula kronologi hidup kamu semalam contohnya? Mungkin semalam pagi kamu tidur kan, lepas tu pukul 6.30 kamu bangun tidur, kemudian pukul 8 kamu sarapan, mungkin 9 kamu mengikuti mata pelajaran online, tengah hari kamu makan nasi kan, petang kamu keluar bermain, kemudian malam kamu menonton TV, kemudian pukul 10 kamu tidur. Itu ialah kronologi hidup kamu. Faham kan apa maksud kronologi? Okey, jadi apa kepentingan ruang dan masa ni? Ruang sejarah yang luas membolehkan sejarawan menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Ruang dan masa memudahkan kita memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Oleh itu, kita dapat menulis peristiwa sejarah yang lengkap dan tersusun. Jadi melalui kronologi, ruang dan juga masa yang cikgu dah terangkan tadi, kita boleh melihat sejarah itu dengan cara yang lebih tersusun. Faham ya? Baik, tahukah kamu setiap peristiwa sejarah itu berlaku, dia mempunyai sebab dan juga akibatnya. Mari kita tengok sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Hal ini boleh dilihat pada Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah. Sekolah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik untuk menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik dapat menaikkan semangat murid untuk belajar lebih tekun. Itu yang sebagai contohlah tentang sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, mari kita tengok contoh-contoh lagi. Baik, sekolah kita membuat Hari Anugerah Akademik, Anugerah Kecemerlangan Akademik, Hari Anugerah Kecemerlangan Co-Curriculum setiap tahun. Jadi itu semua menjadi sejarah. Jadi apa sebabnya sekolah kita membuat Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik? Cuba kamu tengok dalam slide cikgu ni, Sebabnya ialah untuk kita menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Ni. Kamu nampak ni gambar kawan kamu ni menerima hadiah daripada guru besarnya. Jadi apabila ada hadiah ataupun anugerah di kecemerlangan akademik ataupun co-curriculum, murid akan belajar bersungguh-sungguh sebagai penggalak kan. Itulah akibatnya.
Jadi itu akan menjadi satu sejarah di sekolah. Okey, mari kita tengok pula daripada aspek sejarah. Kamu cuba tengok gambar dalam slide ni. Okey, peristiwa mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita juga mempunyai sebab dan akibat. Tanah air kita dijajah oleh pihak British, rakyat berjuang membebaskan tanah air sehingga berjaya mencapai kemerdekaan. Okey, jadi kalau kamu tengok gambar ni, yang ini ialah gambar penentangan terhadap Malayan Union. Manakala yang ini ialah gambar peristiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos tahun 1957. Jadi setiap peristiwa ini ada sebabnya. Jadi peristiwa ini sebabnya ialah British menjajah tanah Melayu pada zaman itu. Jadi ramai rakyat-rakyat yang menentang penjajahan British ini. Yang ini adalah gambar terhadap penentangan Malayan Union. Jadi bila ramai menentang, akibatnya rakyat berjuang untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajah. Jadi bila ramai berjuang, akhirnya kita pun mencapai kemerdekaan. Ini adalah gambar semasa pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kamu bertambah faham kan bagaimana konsep ruang dan masa tu tadi. Dan sejarah ni terjadi adalah ada sebab dan juga akibatnya. Okey. Jadi sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Berdasarkan pemahaman tersebut, kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa sejarah. Ada banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang sebelum ini berlaku yang boleh memberi pengajaran kepada kita semua. Jadi pada pandangan kamu, apakah kepentingan peristiwa sejarah negara kepada kamu? Cuba kamu ingat beberapa peristiwa sejarah yang berlaku di negara kita. Apa sahaja? Kalau kamu tak berapa faham, cuba kamu tanya pada abang atau kakak atau ibu atau ayah. Apakah antara peristiwa-peristiwa penting ataupun peristiwa-peristiwa sejarah yang telah berlaku di negara kita yang memberikan kesan yang besar pada negara kita? Cuba tanya ya. Baik, adakah kamu faham apa yang cikgu ajar tadi? Jadi cikgu nak uji minda kamu dengan menjawab soalan-soalan latihan yang cikgu berikan selepas ini. Jadi cikgu akan upload soalan-soalan semua itu di dalam Google Classroom. Jadi saya ucapkan selamat menjawab soalan. Stay at home. Bye.